Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan mempelajari kemahiran yang seterusnya, iaitu sukan bola baling. Dan kemahiran-kemahiran yang kita akan belajar pada hari ini adalah kemahiran asas, iaitu kemahiran menghantar dan menerima. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, adakah kamu semua sihat? Okey, kalau kamu semua sihat, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Dan ketua kelas jangan lupa mengambil kehadiran kelas. Dan sesiapa-siapa yang mempunyai masalah kesihatan, sila beritahu ketua kelas ataupun inform kepada cikgu terus. Okey, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu akan menunjukkan kamu slide ataupun kit media yang telah cikgu sediakan kepada kamu semua, supaya kamu lebih memahami dan mengetahui bagaimana lakuan kemahiran yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, cikgu telah sediakan slide permainan kategori serangan, iaitu kemahiran bola baling. Okey, terdapat 5 jenis hantaran yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama adalah hantaran atas bahu ataupun hantaran atas kepala, iaitu hantaran yang melebihi aras bahu dan aras kepala. Dan yang kedua adalah hantaran bawah lengan. Hantaran bawah lengan ialah kita pegang bola dan kita throw melalui bawah lengan. Dan hantaran sisi, kita perlu mengiring dan menghantar bola. Hantaran aras dada, hantaran yang kita lakukan daripada aras dada ke hadapan. Dan hantaran lantun, iaitu kita perlulah melantung bola baling ke atas gelanggang dahulu sebelum membuat hantaran. Itu adalah 5 hantaran. Di sini cikgu telah sediakan gambar rajah, iaitu hantaran atas bahu, macam mana lakuan-lakuannya. Dan lakuan-lakuan kemahiran ini akan cikgu tunjukkan sebentar lagi. Dan ini adalah hantaran bawah lengan, hantaran sisi, hantaran aras dada, dan hantaran lantun. Okey, kesemua-semua hantaran ini digunakan di dalam permainan bola baling. Dan hantaran dan kemahiran ini adalah kemahiran yang asas perlu kita belajar untuk bermain sukan bola baling. Okey, cikgu telah sediakan video supaya kamu boleh lihat bagaimana lakuan-lakuan kemahiran yang akan dilakukan. 5 basic hantaran dalam bola baling. Kalau tidak tahu, jom ikut saya. Baiklah, hantaran yang pertama ialah hantaran aras dada. Hantaran ini berfungsi untuk memberi hantaran secara cepat dan kuat pada pihak pasukan kita dalam jarak yang dekat. Kita boleh tengok kaedah ini di dalam video tersebut. Love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow, through the sun rays. And on we'll go. Adalah hantaran yang kedua ialah hantaran sisi. Hantaran sisi berfungsi ketika pihak lawan berada di hadapan kita. Jadi, kaedah hantaran ini digunakan untuk mengelakkan pasukan lawan atau menghalang hantaran kita kepada pasukan kita. Baiklah, hantaran yang ketiga ialah hantaran lantun. Hantaran lantun sering digunakan apabila terdapat ramai pemain di dalam satu kawasan, terutamanya kawasan jaring. Dan ini memberikan kelebihan kepada pemain yang pendek untuk mengatasi pemain yang tinggi. Dan hantaran yang lantun ini membuatkan pasukan pihak lawan yang bertubuh tinggi sukar untuk mendapatkan bola apabila terdapat ramai pemain di satu kawasan tersebut. We'll go. Manakala hantaran yang keempat adalah hantaran lompat pun, hantaran atas kepala. Ini demonstrasinya hantaran atas kepala dan juga dikenali sebagai hantaran long. Hantaran ini berfungsi apabila terdapat pasukan lawan di hadapan kita dan kita dapat menghantar bola kepada pasukan kita secara atas kepala untuk mengelakkan pasukan tersebut memintas bola kita. Baiklah, hantaran
kepada nama hantaran ini berfungsi untuk memberikan bola kepada pasukan kita secara jarak jauh, dan kaedah yang sering dilakukan untuk membuat hantaran jarak jauh. Baiklah, itu saja beberapa basic 5 hantaran yang saya tahu dalam aktiviti sukan. Okey, itu adalah di antara lakuan kemahiran asas dalam bola balik, iaitu menghantar. Okey, seterusnya semua sudah maklum bahawa video tersebut dan slide tersebut telah cikgu berikan sehari sebelum sesi pembelajaran mula. Maka kamu semua lebih mengetahui dan memahami, dan cikgu tayangkan sekali lagi supaya kamu lebih mudah untuk faham macam mana kita hendak melakukan kemahiran hantar. Okey, ini adalah contoh bola bali. Macam manakah untuk kita melakukan hantaran atas bahu ataupun hantaran atas kepala, iaitu kita perlulah melakukan hantaran melebihi aras kepala ataupun aras bahu, iaitu kita throw. Macam mana kita pegang tangan dominan dan kita letak tangan kaki kiri ke hadapan, dan kita cuba balik supaya dia balance kaki kiri dan kaki kanan, dan kita throw. Itu adalah untuk hantaran atas bahu. Seterusnya yang kedua adalah hantaran bawah lengan. Macam mana kita untuk melakukan hantaran bawah lengan adalah dengan daripada bawah lengan, dan kita pegang bola seperti biasa, tangan dominan dan kaki kiri ke hadapan, dan kita throw. Macam mana membuat hantaran bawah lengan. Kita perlulah ada follow up tangan. Okey, yang ketiga adalah hantaran sisi. Kita semasa hendak membuat hantaran sisi, kita perlulah berada daripada sisi menghadap kepada rakan, dan kita throw bola. Macam kita pegang bola dua belah tangan dan kita throw, ada follow up tangan, throw. Okey, yang seterusnya adalah hantaran aras dada. Yang hantaran daripada aras dada, iaitu kita pegang daripada aras dada dan kita throw. Aras dada dua belah tangan dan satu tangan. Okey, yang terakhir adalah hantaran lantun. Kita perlulah melantun bola ke bawah terlebih dahulu sebelum bola pasi kepada rakan, iaitu kita perlulah melantun bola. Itu adalah 5 kemahiran asas. Okey, untuk lebih kamu memahami kemahiran asas adalah cikgu akan tunjukkan bagaimana aktiviti-aktiviti yang dapat kamu jalankan untuk meningkatkan kemahiran menghantar dan menerima kamu. Okey, sebelum kita melakukan aktiviti tersebut, kita perlulah melakukan aktiviti pemanasan badan. Okey, semua ambil jarak. Okey, sepatutnya cikgu melakukan kemahiran dashboard, iaitu kemahiran bermain menggunakan tangan seperti bola beracun. Namun sebabkan pelajar tidak ramai, kita hanya melakukan pemanasan badan biasalah dengan secara statik. Kita akan membuat regangan. Mula daripada bahagian atas kepala, regangan ini perlu dilakukan supaya kamu semua tidak mengalami kecederaan. Dan bahagian yang paling penting adalah bahagian tangan. Semasa kamu melakukan regangan, bahagian tangan yang paling penting, kerana kita menggunakan tangan, menggunakan bahagian tubuh kanan yang paling banyak untuk melakukan kemahiran. Okey. Dan regangan-regangan ini juga untuk meningkatkan julat otot kamu, supaya otot kamu lebih regang dan otot kamu semua tidak akan mengalami kram ataupun kekejangan otot. Regangan juga adalah untuk meningkatkan kadar denyutan nadi kamu, supaya jantung kamu berdegup mengikut tahap badan kamu untuk lebih cergas. Dan kita perlu berada setempat
untuk meningkatkan kedanan diri kita dan kita lebih selesa untuk melakukan aktiviti yang akan dijalankan. Okey, semua pelajar ambil seorang satu bola bali dan kita akan membuat balingan. Kita akan membuat hantaran seperti mana yang hantaran yang cikgu telah tunjukkan sebentar tadi. Kamu boleh menggunakan apa-apa hantaran berpasangan dengan rakan-rakan kamu selama 2-3 minit untuk memberikan keselesaan. Siapa yang dominan tangan kanan boleh gunakan kanan dan dominan tangan kiri boleh menggunakan tangan kiri menggunakan 5 teknik kemahiran yang telah cikgu ajarkan sebentar tadi. Okey, ini adalah hantaran atas kepala. Seterusnya kita tukar hantaran bawah lengan. Hantaran aras dada. Hantaran sisi. Dan hantaran lantun. Hantaran-hantaran ini perlulah dilakukan dengan kekerapan yang tinggi supaya kita selesa ataupun mudah untuk melakukan hantaran semasa permainan sebenar dalam bola bali. Dan kemahiran-kemahiran ini sangat penting untuk memastikan pasukan apabila pasukan kita melakukan serangan. Hantaran adalah paling penting supaya kita perlulah membuat hantaran yang tepat kepada rakan pasukan kita untuk mendapatkan mata ataupun menjaringkan gol. Dan cikgu akan tunjukkan sekali lagi hantaran-hantaran yang telah cikgu ajarkan. Hantaran atas kepala, hantaran bawah lengan, hantaran aras dada, hantaran lantun, dan hantaran sisi. Okey. Seterusnya, cikgu ingin memberitahu, okey, dalam pelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan kemahiran dalam siswa sebenar seperti cikgu akan tunjukkan tadi, dan memberikan penggunaan daya, iaitu daya macam kita menghantar bola daripada jarak. Kita menghantar bola, macam mana daya digunakan untuk menghantar bola. Dan kemahiran standard pelajaran kita untuk efektif adalah kita perlulah melakukan kemahiran ini dengan seronok supaya kita tidak stres untuk belajar pada hari ini. Okey, objektif yang cikgu cuba sampaikan adalah kemahiran semua pelajar dapat melakukan kemahiran menghantar dan menerima. Okey, cikgu dapat menerangkan seperti tadi, cikgu menerangkan bagaimana daya-daya yang digunakan untuk membuat hantaran. Dan cikgu mengharapkan kamu semua seronok untuk melakukan aktiviti ini. Okey, yang pertama kita akan melakukan aktiviti yang pertama. Bagaimanakah kita untuk meningkatkan tahap kemahiran kita?
untuk membuat kemahiran menghantar dan menerima menggunakan 5 teknik yang cikgu ajarkan pada tadi. Okey. Aktiviti pertama adalah basic throw. Okey, basic throw ni adalah untuk memberikan kamu semua bagaimana untuk kita lebih mahir dalam melakukan teknik hantaran. Okey. Pelajar perlulah dibahagikan kepada seramai 4 orang satu grup sebab kita memerlukan 4 pelajar untuk melakukan aktiviti ini. Okey. Murid perlulah duduk mengikut huruf L dan pelajar di barisan hadapan ada 3 dan seorang di sebelah tepi. Okey, murid pertama kita menganggapkan ini sebagai murid pertama. Ini murid pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey. Murid-murid ini perlulah membuat hantaran, iaitu hantaran atas kepala dan hantaran aras dada. 2 hantaran yang dilakukan untuk aktiviti ini, hantaran atas kepala dan hantaran aras dada. Okey. Yang dikedudukan ketiga ini adalah pengadang. Okey, kenapa kita menggunakan pengadang? Supaya kita lebih membuat latihan menggunakan penghadang yang sebenar, supaya kita membuat hantaran dengan lebih baik. Alright. Seterusnya, murid pertama akan menghantar. Okey, sorry. Kita guna Okey. Alat panah yang berwarna merah ini adalah menunjukkan pergerakan arah bola. Okey. Seperti cikgu katakan tadi, kita menggunakan kemahiran atas kepala. Okey, murid pertama akan menggunakan kemahiran hantaran atas kepala kepada rakan yang kedua. Rakan yang kedua perlu melakukan kemahiran aras dada melepasi penghadang. Dia perlu melakukan kemahiran aras dada kepada rakan yang berada di barisan keempat. Apabila penghadang ini tidak boleh bergerak, hanya perlu mengangkat tangan ke atas, kiri dan kanan, supaya pelajar-pelajar mampu untuk membuat hantaran. Okey, ini hantaran aras dada. Dan pelajar yang berada di kedudukan yang keempat akan melakukan hantaran atas kepala semula kepada rakan yang pertama. Okey, kemahiran ini perlulah dilakukan selama 5 minit. Dan selepas 1 minit pelajar yang berada di kedudukan 1 perlulah menukar kedudukannya kepada kedudukan kedua. Kita melakukan rotation, iaitu semua pelajar merasai untuk melakukan kemahiran-kemahiran yang berlainan seperti 2 kemahiran yang kita lakukan di aktiviti ini, iaitu kemahiran atas kepala dan menghantar aras dada. Dan semua pelajar merasa untuk berada di menghadang. Dan selepas habis semua rotation, kita akan berhenti. Dan aktiviti ini dilakukan secara 4 orang satu grup, secara semua sekali, serentak. Berapa grup kita ada, kita akan lakukan serentak. Okey ya, aktiviti yang kedua. Kita akan melakukan aktiviti yang kedua. Cikgu harap kamu faham macam mana untuk melakukan aktiviti ini. Dan kamu boleh train, letakkan apa-apa penghadang untuk melakukan hantaran. Dan sebaik-baiknya kamu perlulah melakukan kemahiran ini paling sedikit 2 orang, supaya ada seseorang boleh menghantar dan seorang lagi boleh menerima. Okey, untuk aktiviti yang kedua adalah aktiviti zigzag throw. Okey, aktiviti ini memerlukan berapa banyak orang seperti ahli tadi. Okey, murid perlu berdiri di kun. Okey, kita anggap ini sebagai kun. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Murid perlu berada di setiap kun seperti yang cikgu tunjukkan ini. Okey, pelajar mestilah berdiri di setiap kun.
Okey, ini adalah mula. Okey. Macam mana kita untuk melakukan aktiviti ni? Aktiviti ni kita perlulah melakukan hantaran sisi dan hantaran bawah lengan. Yang aktiviti satu kita membuat hantaran atas kepala dan aras dada, dan aktiviti kedua ni kita menggunakan hantaran sisi dan hantaran bawah lengan. Okey. Kita perlu bermula daripada sini dan akhir juga di sini. Okey. Macam mana kita untuk melakukan aktiviti ni? Pelajar pertama. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Pelajar pertama akan membuat hantaran sisi kepada rakan yang kedua, dan rakan kedua juga membuat hantaran sisi dan kepada pelajar terakhir. Dan pelajar terakhir ini akan membuat hantaran bawah lengan kepada keempat dan seterusnya sehinggalah kepada pelajar satu. Dan kemahiran ini akan dilakukan selama 5 minit juga, dan tiada rotation yang akan dilakukan, dan murid perlu berada di tempat dan kon disediakan. Dan kepada kumpulan yang dibahagikan semata, kita akan melakukan aktiviti ni dengan serentak. Adakah semua murid-murid faham? Ada apa-apa pertanyaan? Okey, kalau tak ada, cikgu akan teruskan kepada kemahiran yang seterusnya, iaitu aktiviti yang ketiga, iaitu untuk kemahiran lantun. Kita akan membuat kemahiran lantun pula. Cikgu harap kamu semua faham supaya kamu memahami serba sedikit mengenai kemahiran asas mengenai sukan bola balik. Dan perkara ini penting juga untuk menilai tahap kefahaman kamu, dan nanti cikgu akan sediakan kamu sedikit latihan supaya kamu memahami apa yang cikgu ajar pada hari ini. Okey, untuk aktiviti yang ketiga. Aktiviti yang ketiga iaitu bounce. Iaitu lantunan, bounce into ring. Okay, bounce into ring. Okay, murid akan menggunakan secara berpasangan. Okay, aktiviti ini akan dilakukan secara berpasangan, dua-dua dan bagi sama rata. Okey, semua pasangan akan diberikan sebiji bola. Okey, murid akan melantun bola ke dalam gelung. Okey, bayangkan ini okey, gelung. Ni anggapkan ni kon. Okey, kon ni jarak ada jarak sikit. Setiap gelung mempunyai jarak-jarak yang berbeza. Okey, jarak yang berbeza. Okey, ini adalah macam mana kita untuk melakukan aktiviti yang seterusnya. Okey, murid akan melanturkan bola ke dalam gelung dan telah disediakan dan perlu menerima bola yang dihantar oleh pasangan. Pasangan ini perlu melantun bola ke sini, dan bola akan melantun kepada rakan, dan rakan ini juga akan melantun kembali bola dan bola akan kembali kepada rakan. Dan jarak di antara gelung dan pelajar ini adalah yang pertama 2 meter. Dan gelung yang keempat adalah 4 meter, 6 meter, 8 meter dan 10 meter. Ini adalah untuk menguji kemahiran menghantar kamu daripada hantaran lantun. Adakah hantaran kamu kuat untuk sampai kepada rakan seterusnya. Okey, ini adalah 2 pun jarak di antara untuk kamu melakukan hantaran. Okey, selepas pelajar bermula daripada sini, ni mula. Okey, pelajar akan mula passing dan bergerak ke kiri, bergerak ke arah sini. Selepas habis, okey,
pelajar lain juga akan terus masuk selepas ini, dan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran antara lantun kamu. Okey. Ada apa-apa soalan sebelum kita meneruskan kepada kemahiran yang seterusnya? Okey, sepatutnya kita akan melakukan 5 kemahiran yang kita akan ajar ini, dan setiap pelajar akan melakukan sebanyak 2 kali. Sepatutnya lepas mula di sini, lepas habis, lepas kita melakukan, semua pelajar pasangan melakukan aktiviti ini, seterusnya kita akan patah bermula supaya pelajar lebih kerap untuk melakukan kemahiran antara lantun. Okey. Seterusnya kita akan masuk kepada fasa kemuncak. Fasa di mana kita perlu melakukan hantaran. Okey. Cikgu akan menunjukkan gambar rajah kepada kamu. Anggap saja sini. Alright. Sebagai gelanggang. Oh. Okey. 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 Pelajar akan sebelum tu cikgu akan menerangkan macam mana kita untuk melakukan fasa kemuncak ni, iaitu pelajar akan dibahagikan kepada kumpulan, dan setiap kumpulan mempunyai 5 orang. Dan cara-cara untuk bermain. Permainan dimulakan dengan bilangan dilakukan oleh murid pertama bagi kumpulan yang memulakan permainan. Contohnya, okey, pasukan yang berada di sebelah ini akan bermula. Contoh, ini pasukan menyerang. Kita letak keeper. Okey. Okey, ni menyerang dan ni bertahan. Okey, kita akan anggarkan sini sebagai pasukan yang menyerang terlebih dahulu. Okey. Murid akan melakukan hantaran kepada ahli. Okey. Pelajar ini kita akan bermula pada tengah. Okey, dia akan melakukan hantaran. Kita perlu melakukan 5 hantaran yang cikgu ajarkan tadi sahaja. Jika melakukan kemahiran ni, bola akan jatuh kepada pihak lawan. Faham? Okey, penjaga gol tidak boleh keluar daripada kawasan D. Okey, ni kawasan D, penjaga gol. Penjaga gol perlulah menahan dan contoh menahan serangan supaya kumpulan lawan tidak dapat mantap. Okey, lepas membuat hantaran, terpulang kepada semua pelajar untuk melakukan hantaran jenis apa, dan membuat hantaran dan menjaringkan gol. Ini adalah simulasi cikgu menunjukkan bagaimana untuk melakukan fasa kemuncak dalam permainan sebenar, dan peraturan-peraturan di dalam bola baling juga diguna pakai untuk membuatkan kamu lebih mengetahui bagaimana caranya untuk bermain sukan bola baling. Dan kemahiran-kemahiran asas ni penting untuk kamu semua dalam melakukan aktiviti ini supaya kamu tidak mengalami kecederaan di bahagian tangan ataupun di mana-mana anggota badan apabila kamu memahami dan melakukan kemahiran ini dengan teknik yang betul. Adakah kamu semua faham bagaimana cara-cara untuk bermain? Okey. Dalam permainan ini, syarat-syarat murid haruslah mematuhi teknik yang cikgu katakan tadi, dan masa yang ditetapkan bagi seorang pelajar untuk memegang bola hanyalah 5 second. Contohnya pelajar ini untuk membuat hantaran, pelajar ini tidak boleh hold ataupun pegang bola terlalu lama, hanya 5 detik. Jika tidak membuat hantaran, maka bola tersebut akan dapat kepada pihak lawan. Okey. Adakah semua faham? Ada apa-apa soalan sebelum kita memasuki bahagian penutup? Okey. Jika tak ada apa-apa, kita akan melakukan sesi regangan. Kita perlulah melakukan aktiviti regangan daripada bahagian bawah. Okey. Okey, sambil-sambil itu cikgu akan menanyakan apakah yang kamu faham mengenai pembelajaran kita pada hari ini.
minta seorang untuk bangun, untuk menerangkan macam mana kamu faham apa yang cikgu ajar pada hari ini. Okey, cikgu akan menanyakan kamu beberapa soalan. Berapakah teknik hantaran yang kita pelajari pada hari ini? Okey, betul, ada 5. Sila terangkan apakah hantaran yang kita lakukan pada hari ini? Okey, bagus. Okey, betul. 5 hantaran, iaitu hantaran atas kepala, hantaran aras dada, hantaran sisi, hantaran bawah lengan dan hantaran lantul. Boleh semua ulang ni kemahiran yang kita belajar hari ni. Yang pertama apa? Yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey, bagus. Alhamdulillah, cikgu harap kamu semua faham apa yang kita belajar pada hari ini, dan cikgu akan memberi kamu beberapa borang penilaian kepada kamu semua supaya kamu mengisi borang tersebut. Cikgu nak melihat sejauh manakah kamu memahami apakah yang diajar pada hari ini, dan ini adalah contoh borang refleksi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, dan terdapat sedikit lembaran kerja supaya kamu lebih faham apakah kemahiran yang diajar. Cikgu harap semua belajar memahami apa yang cikgu ajar pada hari ini, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih semua.